Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd, nurahhibukum bi tahiyatil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab sabar di medan dakwah. Elok dah lah kan, sabar kan. Tak ramai ni, betul tak? Masa mengundi ramai. Masa sembahyang tak ramai. Kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran saja. Macam hari ini kita akan ngaji tentang bersabar di medan dakwah. Okey. Imam Nawawi sebut kata, ini adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas para rasulnya dan wasiatnya terhadap ahli-ahli hikmah dan orang-orang pilihannya. Orang yang menyuruh dakwah ni Tuhan pilih, bukan semua orang. Kadang ada orang tu dia belajar agama tak lepas, tak lulus. Ada orang ikut dakwah, tua-tua jam. penat, saya dah penat dah lah. Awak sambung lah orang muda-muda. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah ahli keluargamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah kamu bersabar menunaikannya. Dalam ayat ni disebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, keluarga kita dulu, lepas tu sabar dengan keluarga kita, lepas tu disebut apa? Dan dalam menunaikannya. Allah berfirman lagi, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dan perintahkanlah mengerjakan kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran dan sabarlah atas apa yang menimpa kamu. Dia sebenarnya dalam hidup ni dia Quran sunnah. Kalau kita ada masalah apa-apa ni kan, kena balik Quran dan sunnah. Bila kita kembali pada sunnah, tiba-tiba ujian tu datang, kena sabar. Tapi kalau orang ni dia tak nak balik kepada Quran sunnah, dia tak akan jumpa jalan punca dia. Tuhan akan sesatkan dia. Kita kalau ada masalah kan, kita nak kembali pada Tuhan. Kalau kita cari pakar psikologi pun, kita tak akan menyelesaikan masalah kita. Sebab tu kalau kita macam-macam lah kita buat, kita bergaduh ke, kita nak pilih pemimpin ke, kita mesti kira agama, Al-Quran, Sunnah. Agama, Al-Quran, Sunnah. Tu dulu. Bukan 300 ke 400, beri mendapat ke tak. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh macam tu orang agama ni. Dia tak boleh macam tu dia kata. Dia kata orang ni dengan Tuhan ni macam mana? Betul tak tuan? Kita kena cari pengusi surau. Tak pernah datang. Tapi duit banyak. Ke tuan-tuan nak cari satu pengusi yang selalu datang dan dia baik. Mesti tuan-tuan akan pilih orang yang selalu datang. Kerana apa? Kerana dia dengan Tuhan tu baik. Betul tak? Tak tahulah sini kan, tiba-tiba pilih yang banyak duit. Kita tak tahu kan, siapa menang kita tak tahu kat sini kan. Tapi nak beritahu bahasanya kan, Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wahjur hajran jamilah, dan jauhkan dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Kalau kita tak suka, sebab tu orang yang baik ni dia akan duduk banyak dengan orang baik. Nabi sebutkan, siapa yang duduk dengan orang minyak wangi, dia akan bau minyak wangi. Siapa yang duduk dengan orang yang bakar arang, maka dia akan bau arang. Tidak hendaklah seorang da'i, pendakwah ni, bukan saya seorang, tuan-tuan semua di depan saya ni, yang menyuruh kepada Allah Subhanahu Taala berakhlak dengan akhlak sabar ini. Kena sabar. Sabar ni dia tengok label dekat lah. Tapi Nabi SAW yang dia tak sabar apabila langgar hukum Tuhan. Sama juga Abu Bakar, Osman, Omar, Ali, dia tak akan sabar kalau langgar hukum Tuhan. Yang lain dia sabar. Kita tertukar SKP dengan TO, dah tak sabar. Menanggung apa yang ditemui di jalan dakwah sehingga Allah Subhanahu Taala memberikan pertolongan yang telah ditetapkan terhadap pada musuhnya. Wasbir inna wa'dallahi haq wa la yastafidzannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sesekali janganlah kamu orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Tapi percayalah, orang yang sabar ni Tuhan akan tolong. Mungkin kita susah, betul tak? Orang kata dulu muda jahat, tiba-tiba tua-tua nak berdakwah lah apa, betul tak? Kita rasa macam down kan, down. Tapi Tuhan bagi tahu dalam ayat ni bahawasanya orang yang sabar dalam medan dakwah, dia pasti akan menang. Barang siapa tergesa-gesa untuk memperolehi natijah,
Ni tuan kitab syarah Imam Nawawi syarah. Siapa yang bersegera-segera, kalau boleh penuh dah masa surau ni, bersegera-segera natijah, ia akan rugi dan menyesal. Tu dia. Maknanya kunci ni kena slow-slow. Kunci dia kena slow. Ya Allah, bagi tahu tak datang juga, bagi tahu tak datang. Time makan ni baru datang. Dia datang dengan tergesa. Pergi sikit kata. Kerana apa? Kerana ia akan rugi dan menyesal, dan sia-sialah usaha selama ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada Rasulnya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati dari kalangan rasul-rasul yang terdahulu daripadamu, dan janganlah kamu minta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu. Lepas tu Allah SWT berfirman, wasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik, sesungguhnya mereka memandang sisaan itu jauh, mustahil. Seterusnya, sabar di medan peperangan dan tempat berkubu orang-orang kafir. Ini bagi orang yang perang, ya. Jihad adalah tempat yang disangka akan berlakunya kematian bagi orang yang menyertainya, dan suatu tempat yang merupakan sumber kemerbahayaan. Ia amat tidak disukai oleh nafsu. Jihad memang tak sukalah, kan. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan peperangan itu ke atas kamu, dan sedangkan ia amat kamu tidak sukai. Dan dia apa? Ini adalah apa yang difardukan ke atas orang beriman untuk bertemu dengan pihak musuh di medan peperangan. Pada mulanya hendaklah bersenjata, kemudian bersabar dengan kesabaran yang banyak, dan menanggung sebarang kemungkinan dari pihak musuhnya itu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Saya dah sebut kan definisi beriman. Beriman adalah dia belajar, dia ada ilmu, dan dia beramal. Itu beriman. Yang kita ni Muslim saja, dengar, masuk telinga kanan, tuang kiri. Beramal tu lah berat lah Ustaz, nak beramal ni. Itu Muslim. Dia beriman ni bila dia masuk, dia ada ilmu tu, dia terus buat. Itu beriman. Orang Muslim ni dia tahu tapi dia tak buat. Asal tak semayang, malas lah. Asal nantilah kalau susah masuk baru semayang lah. Dia Muslim. Tapi kalau orang beriman ke semayang, lambat lah. Allah SWT berfirman dalam ayat ni, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perang, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Allah Ta'ala berfirman telah mengaitkan jihad itu dengan kesabaran. Thumma jahadu wa sabaru. Kemudian berjihadlah dan bersabarlah. Dan Allah Ta'ala berfirman dan menjadikan sabar itu syarat kemenangan. Iyakum minkum 20 sabiru yaghlibu mi'atain. Dan jika di antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang dari pihak musuh kafir itu. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengurangkan syaratnya sebagaimana firman-Nya, wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika di antara kamu 100 orang yang bersabar, nescaya dapat mengalahkan 200 orang. Tuhan nak beritahu bahawasanya sabar ni juga boleh, walaupun kita ramai, sama ramai pun dia boleh lebih juga, dia akan dapat lebih juga kalau kita sabar dalam berdakwah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertolongan dan bantuannya kepada para malaikat tertakluk di atas kesabaran dalam berhadapan dengan musuh. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan jika kamu bersabar dan bersiap sedia, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, nescaya Allah menolong dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dalam kita berdakwah, lepas tu kita dapat dugaan, jangan takut, malaikat bersama dengan kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sabar itu sebagai syarat ke atas orang-orang yang beriman untuk memusnahkan pentadbiran orang kafir dan menggagalkan rancangan mereka dan menjauhkan kemerbahayaan mereka dengan firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa,
nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Oh, Islam ni bila dia sabar, dia yakin dengan agama dia, orang nak menipu dia, nak kenakan dia, nak zalimkan dia, tak apa, kau buatlah, nak buat apa pun. Dia yang datangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jangan sebaliknya takut. Berpecah belah juga mungkin terjadi di pihak orang-orang yang beriman. Allah SWT tidak membantu mereka jika tiada kesabaran di dalam hati mereka. Bahawasanya bila kita tahu hukum tu, dia akan jalan yang cantik. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nabi SAW pernah satu peristiwa, sahabat lagi perang ni, semangat ni, sahabat takbir tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Nabi berhenti atas bukit, Nabi berhenti. Nabi sebut, dia berkata, innaka la ta'budu bil ilahin asam wal bukum. Sesungguhnya kita tak menyembah Tuhan yang pekak dengan Tuhan yang buta. Bila berhadapan dengan musuh baru terbuat keluar, apa yang kau tak habis-habis ni, kan? Dan Nabi pernah sebut juga pada orang yang baca Quran kuat dalam masjid. Satu hari Nabi dengan masjid ni, rumah Nabi dengan masjid ni sebelah kan, ada satu orang tu dia doakan Tuhan kuat. Jadi Nabi dengar lah macam mana Nabi macam tu kan. Dulu dia pakai tiraya, dia doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi buka, Nabi sebut begitu. Dia kata, sesungguhnya engkau tidak berdoa pada Tuhan yang pekak ni. Maka apabila engkau bermunajat, maka munajatlah dalam keadaan engkau khusyuk dan perlahan. Saya kadang-kadang saya tengok kan, setengah orang dia sembahyang Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat dia baca Quran kuat betul. Tak tahulah kat sini ada, dia baca kuat. Kuat betul. Orang lain pun nak baca Quran. Kalau semua orang baca Quran macam tu, macam mana? Kan bising, kan? Ilmu tu penting, kan? Ilmu banyak membaca dalam Quran firman Allah Ta'ala berikut, wallahu yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang sabar. Allah berserta dengan orang yang sabar. Sabar ni saya sebut tuan-tuan, satu ialah kunci dia. Kadang-kadang kita tak sabar, kan? Nak sabar ni dia kena dua kunci dia. Yang pertama, dia kena banyak berzikir, banyak beramal. Pertama. Yang keduanya, kita kena banyak kawan dengan orang soleh. Tapi kalau kita tak ada kawan dengan orang soleh, kita banyak kawan-kawan orang mengaku apa semua kan, tak boleh dapat. Banyak beramal dan kena kawan dengan orang soleh banyak. Boleh, insya-Allah. Jadi apa yang baik datang pada Allah, apa yang lemah kelemahan saya sendiri. Saya sudah ingin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al baladana hadza Malaysia, Allahumma ij'alhu aminan mutmainnan sakha'an raha wa sa'ira bilal muslimin. Wahai Tuhan kami, jadikanlah negara kami adalah negara yang aman, sejahtera, dan juga semua negara-negara Islam dan berada dalam keadaan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dunia yang kami diami ini adalah tempat yang terbaik bagi diri kami. Wa fil akhirati hasanah, suatu hari nanti kami akan meninggalkan dunia ini, jadikanlah akhirat itu adalah tempat yang terbaik bagi diri kami. Wa qina azabannar, wahai Tuhan kami tidak mahu diri ini dimasukkan ke dalam api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.